wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keiznan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, kekanda, adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkara yang paling pertama buat pesanan kita bersama insya-Allah, jangan putus-putus berdoa kepada umat Islam kita yang berada di Palestin. Dengarnya mereka Israel sudah mula menyerang Syria pula, tuan-tuan. Keadaan yang pada saya melampau pada mereka, tuan-tuan. Ya, kita dah bagi buat pelepasan tawanan, tetapi ini yang berlaku pada kita, tuan-tuan. Doa yang terbaik, semoga umat Islam sana sentiasa dilindungi dan dipelihara, tuan-tuan, insya-Allah. Dan berikanlah kemenangan buat umat Islam, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan Allah makbulkan hajat kita, tuan-tuan. Dan seterusnya yang dirahmati, perkara yang kedua, pandai-pandailah jaga diri masing-masing. Ya, COVID dah makin naik, tuan-tuan. Ya, kita pun tak tahu kita demam tu COVID ke tak kan. Ya, sebab apa? Kita pun tak ada check pun, tuan-tuan. Ya, so pandai-pandailah ya. COVID makin naik, influenza pun makin naik, tuan-tuan. So, pandai-pandai kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah lindungi kita, tuan-tuan, insya-Allah. Dan kemudian peringatan kita bersama, sekarang ni bulan Jamadil Awal, dan kita akan pergi Jamadil Akhir, Rejab dan Sya'ban. Preparation pada mereka yang tak ganti puasa lagi, tuan-tuan. Ya, sebab Ramadan dah nak dekat, tolong ganti puasa. Manalah tahu kan. Ya, yang laki ni insya-Allah lah, saya yakin dan percaya semua puasa cukup ni. Ya, daripada balik sampai sekarang puasa cukup, tak pernah tinggal, tuan-tuan. Ya, yang perempuan tu saja, memang dalam dunia ni yang selalu tinggal puasa perempuan dia, tuan-tuan. Ya, so perempuan tu tolong ganti puasa tu elok-elok, ya. Dapat pula yang perempuan time bulan puasa beranak, bulan puasa beranak, lagilah tak berganti-ganti ya puasa dia, tuan-tuan. So prepare. Benda ni kenapa saya nyatakan preparation kita, tuan-tuan. Kok rajin nanti bulan Rajab, bulan Sya'ban, rajinlah berpuasa, tuan-tuan. Banyakkanlah berpuasa. Sebab orang Melayu ni dia kena bagi azam baru. Apa bukan azam baru? Maknanya kena pesan awal-awal dulu, tuan-tuan. Kalau tidak kan dia tak beringat. Dan nanti dia akan kata apa? Ya Allah Ustaz, ya tak tahu pula. Tu masalah tu. Ya, dah ada hujung baru dia kata tak tahu, tuan-tuan. Ya, lepas itu mulalah hujung-hujung Syaban baru dia nak puasa sunat. Itu yang perkara perbuatan yang tidak digalakkan, makruh dalam perbuatan demikian, tuan-tuan. Okey. So, tuan-tuan yang dirahmati, insya-Allah 3 peringatan awal sama-sama praktikkan dan jaga diri baik-baik. Dan seterusnya, tuan-tuan, seperti mana yang dipertanggungjawabkan, saya akan bawa tuan-tuan pada hari ini
10 minit, 15 minit yang pertama berkaitan dengan kitab akidah ni, dan seterusnya akan masuk kita punya kitab indahnya solat berjemaah. Ya, selagi mana kitab akidah ni tak habis, kita ulanglah perkara yang demikian untuk dalam tempoh beberapa minggu tuan-tuan, insya-Allah. Dan dalam perkongsian yang di awal, dalam kitab ni berkaitan dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam ni kita sedia maklum, rukun berarti asas atau dasar, Islam berarti penyerahan diri. Ya, maknanya serah diri kita kepada semata-mata kerana Allah Taala. Yang tu rukun dan tu Islam, tuan-tuan. Manakala rukun Islam pula adalah satu asas atau dasar penyerahan diri, iaitu tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melakukan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan, tuan-tuan. Okey, semua yang baik itu diteruskan, setiap yang tak baik itu ditinggalkan, tuan-tuan. Sebab itulah al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tuan-tuan. Dalil daripada rukun Islam ini daripada dalil nakli daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya dengan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Maka malaikat Jibril tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tutiz zakah wa shaumur Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta alaihi sabila." Maka Nabi SAW menjawab daripada pertanyaan Jibril alaihissalam, beritahu tentang rukun Islam, tentang bahawa Islam. Maka Nabi kata, Islam itu an tashhadu an la ilaha illallah, iaitu kita bersyahadah, bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tuan-tuan. Peringatan Nabi fresh kita balik, tuan-tuan, bahawa dalam kalimah syahadat itu ada nafi dan ada isbat. Nafinya adalah la ilaha. La ilaha ni memberi makna apa? Tak ada Tuhan, tuan-tuan. Ilallah, Allah itu ada Tuhan, mensabitkan siapa dia? Tuhan itu adalah Allah, tuan-tuan. Maknanya tak ada Tuhan selain Allah Taala, tuan-tuan. Maka dalam kita orang Islam tidak boleh nak mengiktiraf pada mereka-mereka yang bukan Islam ataupun kafir yang menyembah keadaan tertentu, yang tidak memperakui bahawa Allah itu adalah Tuhan, tuan-tuan. Dia memperakui apa yang dia sembah itu adalah Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Kita tidak boleh memperakuinya, tuan-tuan. Ya? So, kita kena beritahu bahawa Allah Esa satu, iaitu Allah Tuhan. Tuhan yang Esa saja, tuan-tuan. Dan kemudian perakuan dan saksian kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan kemudian kita diwajibkan tentang rukun Islam itu semayang. Semayang itu 5 waktu. Sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang itu kita tahulah. Ya? Dan kita tambah dengan semayang sunat. Semayang sunat rawatib kita. Semayang sunat hajat kita, tuan-tuan. Semayang sunat duha kita, tuan-tuan. Ikut kepada kemampuan masing-masing. Tetapi kalau kita dah berumur ni kan, rajin lah, banyak-banyak lah. Ya, buat semayang-semayang ni, tuan-tuan. Bukan apa, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Agak-agak Allah ampun, tak dosa kita. Itulah kita kena usaha, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan rasa, tuan-tuan kata kita rasa bahawa kita ni maksum, ya, tak ada dosa, tuan-tuan, tak ada salah, memang hebat lah tu, tuan-tuan. Ya, yang hebat maksum tu adalah baginda Rasulullah SAW dan para rasul. Itu yang memang ada pada para rasul. Okey, semayang 5 waktu. Kemudian apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan saya dah tegaskan di sini tadi, bahawa kita tidak gantikan puasa-puasa yang kita tidak ganti, tuan-tuan. Okey. Kemudiannya bayar zakat. Bayar zakat jelas clear. Hujung tahun ni biasanya kita buat kiraan lah. Zakat kita dah habis bayar ke belum semua, tuan-tuan? Mudah. Seiring dengan income tax yang kita ada. Kan? Manalah tahu pergi pegang pusat zakat, berapa calculation kena bayar zakat. Semak, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ada orang kita dia tak semak. Dia punya berapa zakat dia kena bayar, tuan-tuan. Rupa-rupa zakat dia banyak kena bayar. Ya, al-maklum lah kan. Ya, gaji dia besar, income dia besar, tuan-tuan. Ya, income dia besar yang tak tahan tu, yang ada dalam payslip sekian, yang dapat secara tunai sekian, tuan-tuan. Itu semua kena declaration, tuan-tuan. Benda ni saya tegaskan juga kepada siapa? Macam saya jugalah.
Sebagai penceramah kan, sebagai ustaz tuan-tuan, dapat allowance tu kena declare kau tuan-tuan. Saya declare setiap tahun dengan LHDN berapa lebihan yang saya dapat hasil daripada rezeki saya dapat daripada kuliah ke apa semua tuan-tuan. Yang secara umum, yang mana saya masuk secara online tu tak perlu risau sebab dia memang dah detect tuan-tuan. Income tax pun dah dapat detect tuan-tuan. So rajin-rajinlah kita melihat tuan-tuan. Manalah tahu kan tuan-tuan ni ada kebun. Sekarang ni tengah musim, kebun ada 18 hektar. Semua berbuah kan, durian berbuah, rambutan berbuah tuan-tuan. Mana dah tahu kan, rupanya jual rambutan tu 18,000 sekali dapat. Kan? Semak tuan-tuan, Masya Allah, ustaz tak ada makna dapat rambutan 18,000. 18 ringgit pun tak dapat tuan-tuan. Dapat rambutan pun bagi kat orang semua kan. Alhamdulillah, itu bukan rezeki dunia, tapi rezeki akhirat insya-Allah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan yang ada kebun-kebun tu buatlah infak sikit kepada rumah saya tuan-tuan. Maksudnya ada duriannya kan. Infaklah sikit. Jangan risau. Setakat hari ni JNT sampai rumah saya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kau siapalah yang doa, kalau boleh durian lah tuan-tuan. Kalau rambutan dah muak dah makan dah ni. Kan? Durian tu kalau boleh yang jenama musang king apa kan. Rezeki masing-masing. Okey, puasa. Bayar zakat. Zakat ni penting. Seperti mana yang saya katakan tadi, pergi haji Baitullah. Pergi menunaikan haji tuan-tuan. InsyaAllah siapa nama naik tahun depan tu, pergilah, datangkan semangat untuk pergi haji tuan-tuan. Yang mana nama tak naik lagi tu, tunggu jelah, redha jelah tuan-tuan. Kalau nama naik tahun 2200, lagilah redha tuan-tuan. Entah umur panjang ke pendek kan. Doa jelah tuan-tuan. Bukan apa, kok panjang umur sampai 2200 pun tak tahulah kan. Boleh berjalan ke tak boleh jalan tuan-tuan. Takut sa'i pun bertolak, tawaf pun bertolak tuan-tuan. Bertolak dengan kursi roda tak apa lagi, kena tolak dengan katil. Tu parah je nama tu. Kan? So kita doa jelah semoga Allah pemudahkan urusan kita. Sementara kita sihat ini, Allah mudahkan untuk kita tunaikan haji insya-Allah. Okey. So rukun Islam itu bersumberkan kepada dalil rukun Islam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bersebut tentang kalimah syahadah, menyebabkan seseorang itu mesti memperakui dan memperjelaskan bahawa dia itu adalah seorang yang muslim. Kerana apa? Kerana kedua kalimah syahadah itu adalah salah satu perkara yang memberi kunci untuk masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Kita masuk bilik ni, kita masuk surau ni pakai kunci. Jadi kunci nak masuk syurga itu adalah kalimah syahadah tuan-tuan. So sebab itulah kepada orang yang bukan Islam ataupun kafir tuan-tuan. Saya suka senang sebut kafir lah sebab kafir itu dia ditutupi. Maknanya dia bukan dilindungi, ditutupi ataupun dia terhijab tuan-tuan untuk dia boleh Islam. Selagi mana tak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bila Allah bagi hidayah kat dia, terbuka dia, masuklah dia tu Islam tuan-tuan. Okay. So yang kafir itu, dia kafir. Kemudian kan ketika masuk dalam hospital, mungkin tempoh dia lagi 2 bulan untuk mati tuan-tuan. Kan? Masa kat hospital tu dia tersadar, dia mimpi tentang, dia teringat ada jumpa dengan imam kau, jumpa masjid ke apa tuan-tuan. Lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal sebelum dia masuk Islam tu dia gangster. Semua benda dia makan, semua benda dia balun, semua benda haram yang pada Islam semua dia buat tuan-tuan. Tapi masa dia sakit, dia menginsaf dalam kesedaran itu, Allah bukakan hijab dia, maka Allah beri dia peluang tuan-tuan, hidayah tuan-tuan, dapat dia masuk syurga. Kerana apa? Sebab kalimah syahadah yang dia sebut sebelum dia meninggal dunia, 2 bulan sebelum dia meninggal dunia tuan-tuan. Walaupun dulu nakal dia, walaupun dulu jahat dia tuan-tuan, maka inilah yang nak diberitahu. Kerana apa? Orang nak masuk syurga, inilah kunci dia adalah dengan kalimah syahadah tuan-tuan. Sama juga kita, kalau kita ada kunci rumah, kena jaga tak kunci? Kena jaga kan? Satu, jangan bagi hilang tuan-tuan. Macam tu lah kat kita. Bila kita ni dah bersyahadah, jagalah, jangan bagi hilang kita punya syahadah tuan-tuan.
Okey, janganlah pula kita tersasar, ya. Dalam kita punya pegangan kita punya pedoman tuan-tuan, ya. Jangan kita tersasar. Minta maaf lah. Kadang-kadang ada kuasa sikit, kadang-kadang ada pangkat sikit, kadang-kadang ada harta sikit, kadang-kadang ada sesuatu sikit. Tentulah dia mula lalai tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. So jaga kunci itu dengan baik. Okey. Kemudian tuan-tuan, bila disebutkan dengan kunci itu dengan baik, maka syahadah kita pun dijagakan dengan baik tuan-tuan. Sebab itulah bila kita sembahyang dalam bab solat kita, tahiyat kita asyhadu la ilaha illallah, kan. Sunat letak angkat jari ni tuan-tuan, ya. Itu terpulanglah. Ada orang nak ceniak, ada ceniak-ceniak je. Terpulang tuan-tuan. Jangan penting jangan diceniak. Kan? Ada ceniak dia jadi lain dah pula tuan-tuan, ya. Yang ni dah jadi bodoh ya. Lain tuan-tuan. Okey. So dalam kalimah syahadah itu boleh menjadikan seorang itu muslim tuan-tuan. Okey. Kerana apa lagi? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatul alqaha ila Maryam wa ruh minni wa innal jannata haqqan wan naru haqqan adkhulul jannah ala ma kana min al-amal. Maksudnya siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah yang tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya dan Nabi Isa adalah hamba dan pesuruhnya dan kalimahnya Allah dan yang telah disampaikan kepada Sayyidina Maryam dan ia juga tiupannya roh daripadanya dan sungguhnya syurga itu benar dan sungguhnya neraka itu benar, Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga bersesuaian dengan amalan yang dilakukan. Maknanya syurga itu benar, neraka itu pun benar tuan-tuan. Dengan amalan yang kita buat dengan baik, insya-Allah Allah tetapkan kita di dalam syurga tuan-tuan. Okey? Clear Itu dalam bab syahadah. Kemudian mendirikan solat. Solat ni jelas mula daripada kita takbir Allahu Akbar dan sampailah kita Assalamualaikum. Maksudnya apa? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Yang orang sebelah apa dia kena ingat? Orang sebelah apa kena ingat? Dah orang jawab Assalamualaikum warahmatullahi, orang sebelah kena ingat apa? Jangan jawab. Ya. Kalau orang sebelah jawab, parah nama tu tuan-tuan. Ya. Orang sebelah beri salam, Assalamualaikum, dia beri Assalamualaikum warahmatullahi, orang sebelah jawab Waalaikumsalam. Dia pun jawab balik, bangang kau. Itu antara yang tak boleh dijawab salam tuan-tuan. Ya, beri salam kita yang kita tidak mahu dan tak perlu dijawab. Dan salam yang perlu memang tak perlu juga. Jangan ada berjawab. Salam ketika ziarah kubur tuan-tuan. Ya, kalau poning pergi Foresight tu kan, lepas pergi McDonald, lepas tu rasa nak pergi tawaduk dalam diri kan, ya, nak ingat mati, McDonald tu pergi malam. Pergilah kubur kat Foresight tu, beri salam, ada orang jawab, so lari kita pekang lah korang tuan-tuan. Jalan tu pun dah besar dah. Nokol lah tuan-tuan. Ya. Wallahu a'lam. Okey. Sebut MACD pula tuan-tuan. Mana boleh pergi MACD sekarang ni? Jangan pergi MACD tuan-tuan. Pandai-pandai dalam masing-masing tuan-tuan. Saya poi tak apa, tuan-tuan terpulang. Ya, wallahu a'lam. Okey. So, solat fardu, 5 wajib ini dalam bab semayang itu tuan-tuan. Dan pentingnya dia adalah fardu ain tuan-tuan. Okey? Fardu ain wajib ke atas semua orang. Dan beza dia sembahyang ni dengan orang kafir, itulah dia. Maknanya beza orang Islam dengan orang kafir sembahyang. Ya? Jadi kalau kita Islam tak sembahyang, jangan panggil dia kafir. Kan? Ya? Maknanya dia dah fasik tuan-tuan. Bila fasik apa, hampirlah na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Okey? Jangan nak pula persoalkan dulu mungkin sembahyang tak cukup.
Kan dulu sembahyang tak sempurna kan, sekarang ni barulah rasa insaf sikit ustaz. Ya, dulu ada kasih kapi ustaz, jangan ya. Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, berubah kita tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Syukur berubah sebelum kita mati tuan-tuan. Ya. Kalau dah mati berubah, tak ada pen nak tolong kan. Ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya tuan-tuan? Dulu semua orang hafal lagu-lagu macam tu kan. Sekarang ni tak ada apa lagu nasyid yang hafal tuan-tuan kan. Ya, yang sekarang ni orang hafal tu je lah. Budak-budak pun hafal. Ya, kunut nazilah tuan-tuan. Alhamdulillah. Suka saya tengok budak-budak dah pandai hafal kunut nazilah. Pergi ceramah budak sekolah kan, semua dah hafal kunut nazilah. Saya pula jadi malu tuan-tuan. Ya? Ya, tak hafal-hafal lagi kan. Ya, tak ada lah ya, tapi itulah. Alhamdulillah diorang dah hafal kunut nazilah tuan-tuan. Kelebihan bila berlaku yang sekarang. Siap hafal dengan dia punya terjemahan tuan-tuan ya. Masya-Allah. Bila saya suruh nyanyi tu kan, disebut dia pasal anjing-anjing kau kan. Semangat dia masa sebut anjing-anjing kau. Tahan tu. Ya. Kerana semangat dia tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Doalah yang terbaik. Semoga umat Islam kita semua terjaga dan terpelihara, khususnya di Malaysia ni tuan-tuan ya. Cuma saya nak tegaskan di sini, tolonglah sama-sama. Kalau mufti dah bagi pandangan tu, terimalah. Janganlah pula kata itu pandangan je, bukan fatwa. Tuan-tuan, saya ni satu ya tuan-tuan. Kalau mufti cakap tu, pada saya fatwa lah tu. Sebab tu mufti dia kena kurang bercakap. Takut nanti jadi hukum tuan-tuan. Sebab dia ada otoriti menyatakan tertentu tuan-tuan. Dalam bab muasarat, bab-bab terkini tuan-tuan. Ya, so dengarlah pandangan-pandangan tersebut. Ya, daripada Al-Quran, daripada hadis, ijma', qiyas, daripada mufti punya pandangan. Mereka ada otoriti dan mereka itu berhak untuk menyampaikan ya, benda yang hak, yang benar tuan-tuan. Okey, kita sebagai mak ayah didiklah keluarga kita, anak-anak kita ni supaya dengarlah pandangan-pandangan tersebut tuan-tuan, insya-Allah. Okey, jelas tuan-tuan. So dalam bab kitab akidah, kitab asas akidah, takmir Negeri Sembilan tuan-tuan. Seterusnya kita berkongsi berkaitan dengan kitab yang kita biasa baca, Imam dan Makmum, indahnya solat berjemaah. Tak silap saya, masuk hari ini muka surat 134. Betul tak? Ya, betul tak? 134 kan? Okey. Jadi berkaitan memberikan kerjasama apabila ditarik merapatkan soft tuan-tuan. Bagi jemaah yang berada di sebelah kanan imam, mereka berhak menarik orang yang berada di kanannya. Maknanya tarik. So kita tengok lompong tempat kita, tarik dia sikit ke dalam. Yang orang sana tu pula kau pahal. Jangan tuan-tuan, rapat. Itu penting tuan-tuan. Ya, sebab bila sembahyang tu dia kena rapat tuan-tuan. Seperti mana daripada hadis Nabi SAW, maksudnya daripada Ibn Abbas bahawa beliau telah bermalam di rumah Maimunah Ummul Mukminin dan beliau merupakan ibu saudara di sebelah ibunya. Beliau berkata, aku berbaring melintangi bantal sedangkan Rasulullah SAW dan isteri baginda membujurinya. Baginda tidur sehingga pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau selepasnya sedikit. Lalu apabila baginda bangun dari tidur, lantas baginda menghilangkan kesan tidur dengan menyapu mukanya menggunakan tangan baginda. Kemudian baginda membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Seterusnya baginda bangun menuju ke arah bekas air yang tergantung lalu berwuduk di situ dan memperelokkan wuduknya. Masya-Allah. Nabi SAW menyediakan air waktu malam. Nak berkiam tuan-tuan, nak ambil sembahyang. Kalau kita dengar ni pun susahnya zaman Nabi SAW. Zaman kita bila air dalam bilik penuh air tuan-tuan. Kat tangki pun ada. Itu pun malih. Kan? Yang tak tahan tu sampai melimpah-limpah air dekat tangki tuan-tuan. Disalahkan tangki. Kan? Salah kita tak guna. Kan? Bil air pun tak mahal pun setiap bulan.
Kan? Bil air mahal ke tuan-tuan? Tak kan? Rumah yang bil air mahal sehari sebulan 100, tanda dia apa? Tiap-tiap hari mandi wajib. Kan? Tiap-tiap hari dia mandi wajib tu, nampak? Bukan tiap-tiap hari tu, saya rasa 5 waktu sehari pun. Dia ambil pasal. So air pun murah, teman-teman. Nabi SAW dalam keadaan air, bekas air tergantung, lalu berwuduk di situ dan memperelokkan wuduknya. Masya Allah. Zaman Nabi. Itu air senang yo. Air tak ada kat rumah yo, copek kosens. Apa tak ada air ni, dan bayar setiap bulan, baru bayar RM25 action. Kan? Dan bayar setiap bulan. Bila pocah apa kat luar tu, betul lah copek kan. Punya komplain ni, bayar RM25 dah bayar. Kan? Pada apa tu punya komplain tu beroyo. Yang tak tahan tu, ada pula jiran tu kojo sign pula tu. Kau ni buat kojo tak buat kojo? Sedap botol dekat tuan-tuan. Apa? Ada kerja saya ni. Lain. Sorry lah. Dia bukan kojo sign tu sama yang jadi ustaz kan kerja datang agama. Kadang-kadang kata, apa ni ustaz? Nama ustaz. Aduh budak tu baik masyarakat tak tangkap pun. Ingat tangkap masyarakat ustaz je pun. Kan? Semua orang bertanggungjawab. Saya nak beritahu ni sebenarnya point dia susahnya bagi dia nak ambil semayang ke mulai. Kan? Kita ni senang ambil. Kan? Sebab saya kata tadi kan, tiap hari mandi wajib pun belum tentu sampai RM1 bil air, tuan-tuan. Ya, mesti rendah lagi, tuan-tuan. Betul tak? Kalau tiap hari mandi wajib, tuan-tuan, tak sampai RM1, betul tak? Betul tak betul? Betul tak betul? Kalau tuan-tuan cakap tak botol, tak tahulah. Kalau cakap botol, tanda memang biasalah. Ya, Allah tuan-tuan. Okey. Memperelokkan wuduknya. Selepas itu baginda berdiri dan mengerjakan solat. Ibn Abbas berkata lagi, maka aku pun bangun lalu melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menuju ke arahnya dan berdiri di sebelah kiri. Baginda untuk berjemaah mengikuti baginda. Masya Allah. Hebat kan? Kita kalau pergi rumah orang tengah semayang kemuliaan, kita dalam hati, poyo betul tu rumah ni. Itu perangai kita, teman. Tapi ni sahabat Nabi, Masya Allah. Hebat tak? Ni bukan cerita kerana Nabi tu Rasul, bukan kerana dia sahabat, tapi perintah tu kan, benda yang ya Allah, hebat ya tuan-tuan. So tuan-tuan, lepas ni pergi rumah kawan-kawan, kalau kawan-kawan tu dia pergi jemaah kat surau masjid tu, pergilah ikut sekali tuan-tuan. Ya, janganlah pula kawan-kawan tu pergi berjemaah kat surau masjid, kau hari ni jangan pergi jemaah kat masjid, kau sembahyang kat rumah. Disuruh dia orang tu sembahyang kat rumah. Jangan tuan-tuan Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, memegang telinga kananku dan menariknya ke sebelah kanannya. Setelah itu baginda meneruskan solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan kemudian melakukan solat witir. Masya Allah, banyaklah tu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kan? 12 kan? Lepas tu solat witir. Seterusnya baginda berbaring sehingga muazzin datang. Baring sehingga muazzin datang. Latah baginda bangun, mengerjakan solat 2 rakaat yang ringkas, kemudian keluar dan mengerjakan solat subuh. Rumah Nabi dengan masjid kan sebelah-sebelah. Okey? Jadi macam kita pun boleh lah buat. Bangun kan mulai kan, ikut Nabi tuan-tuan. Cuma kita lolap kejap kan. Takut tak sedar bila muazzin panggil kan, tu je lah. Ya, pandai-pandai lah masing-masing ni tuan-tuan. Ya, benda ni biasa kot berlaku. Saya sendiri pun pernah berlaku je ni. Kita dah bangun sembahyang kan, dah sedap baca Quran kan. Lepas tu kita pun ingat lolap lah kejap. Nak tunggu pukul 5 lebih nak sembahyang subuh kan. Sedar dah pukul 6 lebih tuan-tuan. So, ini kita lah. Bagi kita ni manusia biasa tuan-tuan. Usahalah yang terbaik. Dalam menguraikan masalah hadis ini, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim bahawa kandungan hadis ini menunjukkan keharusan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas, dan perkara ini merupakan ijma' para ulama. Sungguhnya baca Al-Quran hanya diharamkan ke atas orang yang berjunub dan perempuan yang haid.
Maknanya baca Quran ni tak ada semayang pun boleh. Bukannya kita baca Quran tak ada semayang, kita pegang Quran. Pegang Quran ni kita kena ambil semayang, betul tak? Tapi kita tak ada semayang. Kita balik dengan jalan kaki. Sampai itu kita baca Quran apa yang kita hafal. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Yang tak boleh ni dalam keadaan kita kata orang yang berjunub. Maknanya yang masih dalam keadaan berjunub satu. Tak mandi hadas lagi kan. Lepas tu dalam keadaan orang yang haid, tuan-tuan. Tapi pada mereka yang menghafaz tu, lainlah. Ada hukum yang lain pada mereka yang menghafaz Al-Quran. Maknanya anak-anak kita yang belajar hafiz Quran kan. So dia nak tasmid dengan ustaz dia, boleh, tuan-tuan. Tapi dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Okey? Jelas sebab dia kalau yang perempuan ni selalu dia bila waktu haid tu dia akan murajaah lah, mengulangi apa yang dia hafal, tuan-tuan. Okey? Macam kita ni pun ulanglah apa yang kita hafal. Betul tak? Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Okey dah tu. Okey lah kan. Yang tu dia kita hafal, tak apalah. Daripada tak hafal, tuan-tuan. Okey? InsyaAllah. Kemudian dalam perkara ini juga membenarkan kandungan hadis juga menunjukkan bahawa disunatkan untuk membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran ketika bangun daripada tidur. Sunat baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran pada selepas kita bangun, tuan-tuan, dari tidur, tuan-tuan. Ayat tu rujuklah daripada surah Al-Imran 10 ayat yang terakhir, tuan-tuan. Ini sebagai satu benda yang tambahan dah buat kita. Bangun ni tidur, habis Quran, baca surah Al-Imran, cari 10 ayat yang terakhir, tuan-tuan. Selain kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu tak doa apa tu? Tahu kan? Doa selepas bangun tidur, tuan-tuan. Yang penting tu bukan doa makan. Okey? Ketika bangun dari tidur, maknanya azimkanlah. Ini sebagai satu tambahan kita lah. Buatlah setiap hari, tuan-tuan, bangun daripada tidur, bacalah surah Al-Imran 10 ayat yang terakhir. Susah ke? Tak susah kan? Majoritinya handphone letak mana bila tidur? Kat telinga kan? Handphone letak kat telinga masa kita tidur. Dekat katil kita kan? Dekat handphone tu ada tak apps Al-Quran? Ada kan? Bangun tidur tu, tapi tengah pisat-pisat mata tu kan? Buka Al-Quran tu, ambil surah Al-Imran ayat 10 yang terakhir tu, bacalah, tuan-tuan. Yang tu baca ketika bangun pukul 5 lebih. Bukannya bangun tidur pukul 10 pagi. Kalau 10 pagi tu cepet dah buat urusan-urusan yang tertentu kan. Tak bangun subuh kan. So pandai-pandai lah. Pukul 10 pagi itu bukan subuh gajah lagi dah tu. Zirafah campur krokodil, tuan-tuan. Zirafah saya tak tahu bahasa Inggeris dia apa. Giraf kan. Krokodil saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, tuan-tuan. Wallahu a'lam. So jagalah keadaan yang demikian. Daripada hadis Nabi SAW, dua perkara yang Nabi ajar kepada kita. Namun apa yang penting di sini ialah hadis di atas menunjukkan cara menarik makmum adalah dengan cara menarik makmum adalah dengan tangan kanan. Kenapa? Sebab kita macam ni kan? Tak payahlah macam ni. Kan kita ni, tak biar orang kita ni. Ini ya. Jangan cangang. Kan? Itu poyo namanya. Dua-dua kali dia tarik. Ini dalam waktu solat. Kalau dalam waktu solat tu macam ni lah. Kalau kita belum semayang lagi, tarik je lah sini kan. Kalau dia tak nak juga, sekeh kepala dah cepet sini kan. Kenapa? Kesan kat kita ni, ramai orang kita semayang tak nak betul, rapat-rapat saf, tuan-tuan. Tak apa ditakut. Lainlah PKP itu cerita lain. Sekarang ni
4 lah. Dekat lah tuan-tuan, insyaAllah. Anggota yang ditarik pula tidak ditentukan secara khusus sama ada kepala atau telinga. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Pakai ini juga boleh dilakukan dengan tangan atau lengan. Bagaimana yang terkandung dalam hadis Ibnu Abbas yang disebutkan sebelum ini. Okey? Tapi saya masa zaman belajar kat masjid dulu, semayang kat masjid, kita terjarak sikit. Tengah rukuk tu, ditarik oleh Arab. Dia tarik lutut kita ke sini. Kan? Kita tengah rukuk, ditarik lutut. Apa nak panggil tu? Kalau bawah tu boleh mengensor ke, menyengit ke apa. Ni bergalih gitu, tuan-tuan. Diangkat di kaki kita. Kan? So, pandai lah. Kita kat sini tak pernah buat itu ke. Cuba kalau saya buat dekat abang semua kan. Tengah sembahyang tak rapat, siapa buat macam tu. Apalah guna ustaz ni, nama boleh jaga mu. Kan? Itu masalah kan. Ada orang tarik, tuan-tuan. Rapat, belajarlah insya-Allah. Okey. Anggota yang ditarik pula tidak ditentukan, mana kepala ataupun telinga, tuan-tuan. Okey? Jelas? Clear, tuan-tuan? Ya? Dan kemudian yang terakhir, tajuk yang akan disambung akan datang, tuan-tuan. Elakkan daripada meletakkan barang-barang peribadi di atas sejadah. Elakkan letak barang-barang peribadi diletakkan di atas sejadah, tuan-tuan. Okey, sekarang isyak pukul dah 8.14 kan? Okay. Sebelum akhir, ada apa pertanyaan? Biar Pak. Macam mana? Okey. Dia macam ni je. Makmum kena follow imam tidak boleh melebihi daripada 3 perbuatan rukun. Selain daripada itu maksudnya okey. Cerita dia, kalau dia masih lagi sujud terakhir, imam duduk tahiyat akhir. Okey. Tahiyat satu rukun. Apa lagi ada dalam rukun tahiyat akhir? Syahadah, selawat, betul? Kan? Yang tahiyat kan? Tahiyat dengan selawat, lepas tu memberi salam. Okay. Dalam keadaan itu, imam dah beri salam, dia masih lagi sujud. Di situ ada persoalannya. Soalan dia tu sah ke tak mengikut imam. Sembahyang ni sah tak? Sah tak? Sah lah. Tak ada isu. Tapi dalam dia dikatakan sebagai jemaah imam tu, itu ada persoalannya, tuan-tuan. Okey? Cuma dalam perbahasan kitab fiqh, rukun yang dimaksudkan itu adalah rukun yang besar. Kalau kita belajar dalam bab rukun yang besar 3 tu, rukuk, sujud. Dengan duduk atau duduk sujud pun tak dikira. Maknanya rukuk, sujud. I'tidal tak dikira. Sebab dia adalah rukun yang pendek, tuan-tuan. Okey? Jadi cuma ketegasan saya, jangan buat perangai demikian. Faham? Kerana apa? Sebab kita punya waktu sujud terakhir tu, faham, memang ada doa yang sunat boleh kita baca. Betul tak? Sujud terakhir ni kita boleh berdoa. Tapi dalam berjemaah, afdal juga mengikut imam. Mana kita nak pegang? Berdoa tadi ke afdal? Mana lebih utama? Afdal, betul tak? Yang afdal dia apa? Mengikut imam. Nah, ini yang kita kena jaga dalam kita punya sembahyang. Kita tidak mau persoalkan solat dia tu sempurna ataupun tidak sempurna, tetapi pergerakan mengikut imam itu lebih utama, tuan-tuan. Jelas Clear So,
Maka kalau dia berada di sujud tahiyat, konon nak doa panjang kan, tak apa banyak hajat kan, tak boleh nak dingelak kan, sampai imam pun memberi salam pun, yang tu di antara dia dengan Allah Ta'ala lah nak hitungan apakah pahalanya. Kita tidak persoalkan tentang kedai demikian, tapi afdalnya kita adalah mengikut imam, tuan-tuan. Okey, jelas clear So maknanya kita sebagai makmum, baik hook atau baik crook, kena berusaha untuk mengikut imam, tuan-tuan. Kecuali lah kalau kita ni baca merangkak, tapi tak ada merangkak ada depan saya ni dah. Kan semua okey dah kan bacaan, tak ada isu, tuan-tuan. Okey? Kecuali lah kalau imam tu laju sangat. Setakat hari ni trompet kita ni jarang imam laju sangat, tuan-tuan. Ya, kalau ada pun imam tarawih, tu jelah, tuan-tuan. Ya, itu pun tak ada laju sangat, tuan-tuan. Masih sompet lagi untuk kita berhenti seketika tu dan kita membaca zikir-zikir yang ada pada solat berkenaan. Jelas clear Ada lain? Tak ada. Ya. Okey. Dua marhalah itu macam mana? 81 ke 82. Kita di Negeri Sembilan, kita merujuk kepada Fiqman Haji. Yang hijau tu adalah 82 km. Yang 81 tu adalah di Johor. Dan saya pun dimaklumkan buku pendidikan Islam sekolah pun, yang sekolah punya pelajaran pendidikan pun dah ikut pada 81. So 81, 82 pun tak ada perbezaan yang ketara, tuan-tuan. Daripada yang kita sebelum ni kita dengar 90, tuan-tuan. Tapi ada pula kata, Ustaz, ada pandangan 45. Jangan ngada, tuan-tuan. Dalam perbahasan fiqh tak dinafikan. Sebab dia ceritakan tentang unta yang berhenti tu, macam mana dia keadaan. Tapi kita, di negeri kita dan negara kita ini, kesesuaiannya adalah 81, 82. Dan kita pun tak ada pun kira betul-betul 81, 82 kan. Rasa macam lebih sikit. Pandai sekarang ni, orang pergi jalan, lebih-lebih lagi kita musim raya. Jom kita pergi raya, kita tengok waste. Daripada rumah sampai situ berapa kilometer. Senang nak berjamak kan, tuan-tuan kan. Tak apa. Jamak dibolehkan kalau niat yang baik. Jamak tidak boleh dilakukan adalah ketika nak tengok konsert, tuan-tuan. Tak payahlah nak ngado nak buat jamak, tuan-tuan. Sebab konsert tu lara, tuan-tuan. Kalau pergi tengok selawat tu, insya-Allah, tuan-tuan. Tak ada istilah lara pada kita berselawat, tuan-tuan. Tengok bola, lebih kurang samalah tu, tuan-tuan. Fikir-fikir dekat lah. Tapi ramai yang saya jumpa, ada yang penyokong bola kata apa? Kita buat jamak tamam, Ustaz. Pandai pula tu. Tetapi saya tak nak komen yang panjang. Cuma bola ini kita ada keringanan lah sikit hiburan dia tu, tuan-tuan. Berbeza dengan yang konsert punya lawa, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita ni nak tengok bola pun tak ada lah beryo-yo rapat-rapat sangat pun. Tak nampak lah dari segi benda yang tak elok, tuan-tuan. Jangan cerita pasal bola ni, sebab kesian penyokong MU, tuan-tuan. Manjangkanlah penyokong MU sekarang ni. Saya sebagai penyokong Arsenal, alhamdulillah sentiasa menang sekarang ni, tuan-tuan. Tahniah dan takziah lah kepada MU, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jelas clear Ada lain? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah. Dan akhir kalam, please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.